Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Serina. Wadina dengan Dania. Saya Mary Wadina. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk 9, iaitu tentang pemanasan global. 9.1 ialah tentang maksud pemanasan global dan 9.2 ialah tentang faktor-faktor pemanasan global. So, untuk 9.1 saya akan bacakan tentang maksud pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan. Ianya akibat daripada keseruman hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida CO2, klorofluorokarbon CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain. Contoh bahan-bahan pencemar yang lain ialah amonia, radikal bebas dan karbon monoksida. Seterusnya kita akan lihat bagaimana terjadinya kesan rumah hijau berdasarkan rajah 9.1. Sekeliling bumi terdapat lapisan atmosfera. Lapisan ini terdiri daripada beberapa jenis gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Gas rumah hijau berfungsi untuk memerangkap haba yang dipantulkan kembali ke angkasa lepas. Kita menerima cahaya matahari. Sebahagian pancaran matahari akan dipantulkan semula oleh bumi dan atmosfera, dan sebahagian besar haba daripada pancaran matahari diserap oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi. Selain itu, sebahagian haba diserap dan disebarkan ke semua arah oleh molekul gas rumah hijau yang meningkatkan lagi pemanasan bumi. Maksudnya, semakin banyak karbon di atmosfera, semakin panas bumi. 9.2 Faktor-faktor pemanasan global. Faktor aktiviti manusia. Faktor-faktor pemanasan global terdiri kepada dua bahagian, iaitu faktor aktiviti manusia dan faktor semula jadi. Faktor aktiviti manusia, aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan, ia akan membebaskan nitrous oksida. Penyahutanan pula, iaitu penghapusan hutan secara besar-besaran. Jika kita menebang hutan secara berleluasa, ini akan menyebabkan penyerapan karbon dioksida melalui proses fotosintesis semakin terhad. Jadi kandungan oksigen di atmosfera akan berkurangan dan karbon dioksida akan bertambah. Pembebasan asap perindustrian dan pembebasan asap kenderaan, kedua-duanya juga akan membebaskan gas karbon dioksida. Pembakaran terbuka pula akan membebaskan gas metana. Gas metana ialah hidrokarbon yang terdiri daripada 4 atom hidrogen dan atom karbon. Semua ini merupakan gas rumah hijau. Faktor semula jadi pula adalah contoh letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan dan kebakaran hutan secara semula jadi. Okey, seterusnya sini. Cikgu. Yang slide bawah-bawah tu berkaitan dengan slide yang pasal faktor-faktor pemanasan global. So dah habis. Boleh terangkan tak benda-benda ni? Okey, kalau lihat pada gambar slide ni, okey, ini adalah salah satu akibat daripada pemanasan global. Okey, kalau lihat gambar yang pertama yang adalah tentang kebakaran hutan. Okey, kebakaran hutan akan melepaskan gas apa? Siapa boleh respon? Kalau kebakaran hutan boleh menyebabkan gas apa yang terjadi? Akan melepaskan gas
CO2. CO2 gas apa? Karbon dioksida. Okey, bagus. Karbon dioksida. Okey, kalau kita tengok yang seterusnya, letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi ni dia akan mengeluarkan lava serta asap. Okey, dia akan membebaskan juga yang dikenali sebagai SO2, iaitu apa dia yang dikenali sebagai SO2? Sulfur dioksida. Okey, bagus. Sulfur dioksida. Okey, kita tengok yang ketiga, gambar tentang pengangkutan. Okey, pengangkutan dia membebaskan gas apa? Okey, kereta, lori, bas. Okey, dia mengeluarkan asap. Maka asap daripada apa? Gas apa yang terjadi? Karbon dioksida dan monoksida. karbon monoksida. Okey, karbon dioksida dan karbon monoksida. Okey, ini yang seterusnya ini adalah penjanaan tenaga elektrik terma. Okey. So daripada penjanaan tenaga elektrik terma dan kegiatan perindustrian, dia akan membebaskan gas apa? Ni gas apa? CO2. Gas apa? CO2. Karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. NO2 adalah nitrogen. Nitrogen dioksida. Okey, nitrogen dioksida. Okey, dan yang terakhir ini adalah gambar tentang pertanian dan penternakan. Okey, ini adalah lebih banyak membebaskan gas yang kita tak nampak. Okey, walaupun kita hanya menjalankan pertanian dan peternakan. Okey, ada sesetengah petani ataupun peternak dia akan membakar hasil sampah ataupun bahan-bahan buangan sisa pertanian dia bakar, maka dia akan membebaskan gas apa? Okey, daripada segi pertanian, gas metana. Okey, dan juga nitrous dioksida. Okey, ini adalah jenis-jenis gas yang dibebaskan oleh aktiviti pertanian dan juga penternakan. Okey, kita lihat yang seterusnya. Ini adalah jadual 9.1. Okey, ini jenis gas yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Okey, pembakaran hutan membebaskan karbon dioksida. Manakala penjanaan elektrik terma membebaskan karbon dioksida juga. Okey, pengangkutan dia membebaskan karbon dioksida dan karbon monoksida. Okey, manakala perindustrian, ini adalah jenis-jenis gas dia, karbon dioksida, nitrogen, CFC. Okey, ini pertanian, metana dan nitrous oksida. Letusan gunung berapi, ini adalah jenis-jenis gas, itu gas karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida. Okey, ini adalah tambahan glossary berkenaan dengan jenis-jenis gas yang ada tadi, yang kita bincangkan sebentar tadi. Okay, so itu sahaja pembentangan daripada Ida Serina, Wadina dan juga Dania. Terima kasih.